Hai, Assalamualaikum semua. Dah lama kita tak bersiaran. Jadi hari ini Kak Ros nak ajar buat kuih nona manis. Kuih nona manis ni lemak-lemak, manis, masin, semua cukup. Okey. Untuk buat kuih ni ada tiga bahagian, tiga kategori Kak Ros pisahkan. Okey. Ada bahagian A, B, yang ini B, yang tengah-tengah B, kemudian C. Okey. Supaya dia senang untuk kita nak buat step by step. Okey, ini bahagian A. Bahagian A ni kita ada sebiji telur. Bahagian A ni sebenarnya adalah bahagian yang hijau. Tapi bahagian hijau ni kita ada buat dua bahagian, A dan B. Okey, sekarang ni kita buat A dahulu. Kita kocok-kocokkan telur. Kemudian kita masukkan santan. Santan ni santan cair yang Kak Ros perah. Tapi boleh saja kalau nak guna santan yang kita beli yang dah perah mesin tu, yang pekat. Jadi kita tambah sahaja air sedikit supaya dia tidak terlalu pekat. Okey, ni kita letakkan sedikit gula. Gula sebagai pemanis lah. Sebab ada santan, kita akan letakkan sedikit garam juga. Okey, bagi naik rasa lemak manis dia tu. Kita satukan dahulu supaya gula tu cair sikit. Kemudian baru kita letakkan tepung ubi kayu. Setiap tepung yang kita masukkan, pastikan tidak berketul supaya kuih kita akan nampak licin dan cantik lah. Okey, kemudian kita masukkan tepung beras. Dan kita kacau sampai sebati. Kenapa kita asingkan bahagian A dan bahagian B walaupun dia hijau untuk yang bahagian hijau? Sebab dalam bahagian A ni ada telur. Kita tak nak telur tu nanti kita masak, bila kita masak dia mudah untuk berketul. Jadi nak elakkan bahagian hijau ni tidak berketul. Okey. Dah settle bahagian A, kita ketepikan. Kemudian kita buat bahagian B. Bahagian B ni untuk kita nak masak. Jadi kita guna tepung pulut. Kita satukan dengan air daun pandan. Air daun pandan ni Kak Ros guna daun pandan yang agak banyak. Jadi terpulang pada masing-masing. Ada orang tak suka sangat rasa pahit-pahit bila dah terlalu banyak pandan kan. Jadi terpulang. Okey. Nak guna sikit daun pandan pun boleh. Cuma colour dia nanti tak hijau sangat lah. Kak Ros suka yang hijau-hijau. Nampak hijau pekat sikit. Sebab kita tak gunakan pewarna. Jadi kita guna pewarna asli daripada daun pandan sahaja. Okey. Masukkan air sikit-sikit supaya kita punya tepung tidak berketul. Itu lebih mudah ya daripada kita masukkan semua sekaligus. Dan baru kita masukkan santan untuk bagi dia rasa lebih lemak. Dan kita akan masak adunan B ini atas dapur sampai dia pekat, agak pekat, berkilat. Pastikan sentiasa kacau supaya kuih kita ni, adunan ni tak jadi berketul. Okey. Kena jaga api lah ya. Api ni slow atau sederhana lah. Jangan terlalu kuat. Okey, nampak adunan dah pekat. Bila dah pekat ni, kita boleh terus tutup api. Jangan lama sangat, nanti dia akan keras atas tu. Okey, so kita ketepikan. Dan sekarang proses kita nak satukan bahagian A dan B tadi.
Kita masukkan sikit-sikit dulu santan yang daripada bahagian A tadi kan. Adunan bahagian A ke dalam bahagian B supaya mudah untuk kita nak kacau lah. Sikit-sikit. Kalau kita masukkan semua sekaligus pun boleh. Cuma susah sikit lah. Mungkin senang berketul kan. Okey, sekarang ni Kak Ros satukan. Ni terpulang. Nak masukkan bahagian A ke B dulu ke, B ke A dulu ke, mana-mana nak masukkan, yang mana pun boleh. Ikut pada keselesaan kita asalkan bahagian A dan B ni bersatu kan. Jadi kita kacau bagi sebati dan tidak berketul. Jadi adunan ni nampak cantik, berkilat. Okey, pekat, agak pekat sikit lah. Nampak dia dah jadi pekat sikit. Okey, ini bahagian C. Kita ada tepung beras dan tepung ubi kayu ni. Kak Ros tak asingkan, terlupa untuk asingkan. Jadi tengok saja resepi tepung beras dan tepung ubi kayu yang Kak Ros guna. Kemudian sedikit gula untuk naikkan rasa lemak manis. Dia masin tapi biar ada rasa manis sikit. Manis ujung-ujung macam tadi jugalah. Kan yang kita buat manis, kita letak garam untuk rasa lemak-lemak sikit. Sekarang ni gula sikit saja tapi garam yang lebih. Okey. Sebab ini adalah bahagian C, iaitu bahagian putih di tengah-tengah. Mesti rasa masin lebih. Supaya naik lemak-lemak dia, barulah kuih ni rasa manis. Hijau tu manis dan putih tu masin. Jadi lemak manis masin kuih ni. Okey, dah siap. Kita akan masak atas dapur. Masak atas dapur ni sampai adunan ni agak pekat lah. Pekat dan likat. Adunan bahagian C ni sebenarnya lebih pekat daripada adunan bahagian A dan B yang telah disatukan tadi. Maksudnya yang putih lebih pekat daripada yang hijau. Okey. Pekat sedikit. Ya. Supaya bila kita letak bahagian putih nanti dia senang untuk berada di tengah-tengah kita punya kuih. Okey. Kak Ros gunakan botol. Okey. Botol yang satu muncung untuk masukkan ke semua bahagian kuih kita. Bahagian hijau dan bahagian putih. Kalau tak nak yang bahagian hijau, macam contoh ada satu sahaja botol kan, bahagian putih je lebih senang kita letak. Okey, yang bahagian hijau kita boleh gunakan jug ke atau apa-apalah, lebih mudah kan. Yang ini Kak Ros nak senang, jadi Kak Ros guna dua-dua botol. Kan. Acuan ni, Kak Ros guna acuan yang BPA free. Kak Ros tak guna yang merah tu. Yang hijau ni BPA free. Ada dekat Eco 2 Kak Ros beli hari tu. Okey. Kena sapu sedikit minyak. Nipis saja sapu minyak dekat atas semua acuan. Kemudian baru kita letakkan bahagian hijau dahulu. Bahagian hijau ni letak dalam setengah atau 3 suku sahaja. Jangan terlalu banyak sebab nanti bila kita letak bahagian putih tengah-tengah ni, dia akan tinggi balik. Nanti takut melimpah lah, terlalu penuh sangat. Jadi dah lepas habis kita letak bahagian hijau, kita akan letak bahagian putih di tengah-tengah. Kita paipkan bahagian putih di tengah-tengah. Terpulang nak letak banyak atau nak letak sikit yang putih tu, letak banyak lagi sedap lah kalau ikut Kak Ros. Kalau nak letak sikit pun boleh. Okey. Dah siap. Kita sekarang ni Kak Ros nak ajar macam mana nak elakkan kuih kita ni daripada terkena air kukusan.
Okey, jadi kita punya kuih akan nampak lebih berkilat, lebih cantik, tak ada kena air daripada kukusan kan. So, Kak Ros letakkan plastik wrap ni. So, kita tutup sahaja dari loyang yang guna loyang kita. Kemudian kita cucuk-cucuk sikit plastik ni dengan pencungkil gigi ke, lidi ke kan. Okey. Lidi sate. Jadi bila dah cucuk-cucuk sikit, baru kita letak dalam pengukus. Kita akan kukus 10 hingga 15 minit bergantung kepada saiz kita punya acuan. Okey. Ada yang acuan macam besar sikit, mungkin dia lama sikit. Acuan kecil sikit, sekejap. Okey. Nampak bila dah siap masak, dia punya wap tu nampak bahagian atas saja, tak jatuh dalam dekat atas kuih tu. Jadi kuih kita pun akan jadi cantik, licin, nampak elok lah. Okey. Tak terjejas kuih kita ni, nampak? Dah siap masak, kita kena biarkan sejuk dulu baru kita boleh keluarkan daripada acuan. Ni Kak Ros ni sebenarnya suam-suam. Jadi nampak macam susah sikit nak keluarkan kan. Terpulang pada kita nak guna apa untuk nak keluarkan kita punya kuih. Tapi bila kuih kita sejuk, lebih mudah untuk kita keluarkan. Kita kita ambil sedikit, kita guna sudu ke, pencungkil, lidi, sate pun boleh. Okey. Bila dah sejuk memang senang ya. Dia akan keluar cantik sahaja. Tak susah untuk kita nak keluarkan. Ini macam suam-suam sikit jadi nampak macam susah sikit nak keluarkan. Tapi dia dah okey, dia dah keras kan maksudnya. Jadi dia dapatlah keluar seketul. Kalau dia yang kemudian-kemudian ni dah sejuk, harus buat baru senang. Okey, dah siap kuih kita. Kuih nona manis yang lemak-lemak manis. Lemak-lemak manis masin. Okey. Nampak bila dah sejuk ni kan. Kita cantik je kan kuihnya? Okey. Terima kasih semua kerana sudi menonton. Selamat mencuba.